Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah buka masing umul kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا زدنا علما نافعا وارزقني فهما. اللهم يسر ولا تعسر وتمم بخير. آمين آمين يا رب العالمين. قال الله تعالى في الكتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد أو كما قال رواه Imam Abu Dawud. Yang hormati jawatan kuasa Masjid Surau Pewaja yang berusaha bersusah payah menganjurkan majlis ilmu selama sebulan. Setiap bulan bersusah payah mencari, menghubungi dan sebagainya. Tahniah diucapkan, mudah-mudahan manfaat yang diterima berterusan hingga mana bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya memanjatkan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita nikmat yang dapat kita manfaatkan. Kerana mana bila kita tengok manfaat dengan memanfaatkan nikmat yang Allah bagi ini, satu perkara yang kita akan berhujah depan Allah nanti, yang mana satu masa nanti kita akan berhujah dalam keadaan bukanlah mulut yang akan bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Allah sebut pada hari ini. Hari mana tu? Hari waktu mana kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Yang mana pada hari itu manusia ini tidak mampu, mereka ini tak boleh cakap dah. Wa tukallimuna, yang akan berwakilkan pada mereka, yang akan bercakap, aydihim. Ini apa? Selain daripada mulut, hak tu yang akan bercakap. Maka Allah ni Allah bagi dah nikmat kepada kita, banyak sangat nikmat. Percaya tak percaya, kita cuba tengok nikmat yang Allah bagi pada kita. Nikmat tubuh badan, nikmat panca indera kita, boleh melihat, boleh mendengar, boleh bercakap, boleh hidup, boleh merasa. Tu semua nikmat yang mana apa? Yang Allah akan persoal. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Di antara ayat yang diulang paling banyak dalam Quran, inilah ayatnya. 30 kali lebih ulang. Persoal tentang apa? Maka berapa banyak lagi nikmat-nikmat Allah yang nak kamu dustakan. Kamu tu siapa? Manusia. Sebab apa? Manusia Allah bagi pada mereka nikmat yang lebih pada makhluk lain. Makhluk lain ni ada dah nikmat, ada Allah bagi kelebihan pada mereka. Binatang ada kelebihan masing-masing. Ikan pandai berenang, laju pada orang lain. Gajah kuat pada segi kekuatan kuat, tapi tidak ada akal.
Jin ada tak kekuatan? Jin Allah bagi kekuatan kudrat yang hebat pada dia, tapi tidak ada akal. Adapun manusia, Allah bagi pada mereka ini nikmat yang jauh lebih baik daripada makhluk-makhluk yang lain. Maka kita juga akan dipersoalnya lebih daripada benda lain. Maka malam ni Allah bagi dah nikmat. Bagi, bukan takat kita, termasuk orang yang tak mai, termasuk orang yang tidak solat, termasuk orang yang lawan hukum Allah, termasuk orang kafir, semua dapat nikmat. Sebab apa? Sebab kalau kata nikmat adalah perkara yang kita merasa lazat daripada dia, merasa seronok, hak itulah nikmat. Boleh berjalan seronok tak? Seronok. Tanya orang hak duduk atas wheelchair lah, dulu boleh berjalan seronok tak? Dia kata nikmat lah. Tanya lah macam mana? Dia kata menyesal lah dulu tak ambil manfaat. Sebab apa? Dulu nikmat boleh berjalan. Lah kita berasa dah nikmat, kita tak berapa rasa. Sebab apa? Sebab Allah tak tarik lagi. Bila Allah tarik dah berasa sakit lutut, nak semayang lama tak boleh, baru dia mai rasa penyesalan. Nikmat ni lawan dia apa? Musibah. Musibah ni apa? Musibah ni benda kita tak suka pula, berlawanan. Bukan nikmat ni Allah bagi pada semua. Hatta orang yang kadang-kadang kita tengok tak pernah dia solat, namanya Islam, tak pernah tutup aurat, kadang-kadang Allah bagi pada mereka nikmat kekayaan. Bagi tak? Rasa kaya, tapi kadang-kadang tidak rasa nikmat kesenangan. Tak tenang saja hidup dia. Dah jadi jutawan dah, buat hang duk keluar siang malam duk cari duit lagi. Sebab apa? Tak rasa senang. Kita lah rasa senang, okey lah, boleh main mengaji, boleh main semayang, alhamdulillah. Walaupun gaji kita 3,000, 2,000, 1,000 ya, tapi masih lagi ada kita boleh memperuntukkan daripada masa kita tadi untuk buat pada perkara ibadah. Adapun orang yang Allah bagi nikmat kaya pada mereka, tapi tak rasa senang, tu yang susah hati. Berasa kalau mai semayang dalam keadaan rezeki mereka tak cukup. Allahur Rabbi. Allah bagi dah nikmat, bagi tuan-tuan, tapi tu jenah jawab depan Allah Subhanahu wa taala nanti. Allahur Rabbi. 80 tahun hidup duk cari dunia tak berhenti sampai tak ada langsung ibadah mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. 60 70 tahun hidup tengok-tengok semayangnya tak pernah, tutup auratnya pun tidak. Banyak tak? Banyak. 70 tahun dah umur, tanya Pak Long, awak tapi mengaji Pak Long oi. Dia kata nasak lah ustaz oi. Depa buat kursus bala ikan darat. Umur 80 haram gigi batang tak ada nak bela ikan ni Pak Long. Umur 90 jumpa di mana kursus pengurusan hotel, kepala bapa apa umur 90 buka hotel lagi. Sebab apa? Tidak sedar dengan nikmat yang Allah bagi. Dia berasa supaya hidup supaya kaum Nabi Nuh. Umur kaum Nabi Nuh tak ada masalah. Kalau 90 tahun duk cari dunia lagi tak ada masalah. Sebab apa? Dalil kata umur mereka tu kebiasaannya pada adat panjang. Tapi umur kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabi sebut dah apa? Umur kaum aku ni baina sitin wasab'in, di antara 60 ke 70 ya. Pak Long yang lebih dia 70 tu kira subsidi Allah bagi, Allah tak tarik lagi tu. Kerajaan kira tarik ya, haram tu. Mom tak tarik. GST pula gagal sampai telok. Habis mau ni ambil. Allah bagi subsidi. Duk berasa apa? Berasa supaya hidup macam kaum Nabi Nuh umur 1000 tahun. Sebab tu boleh duk tengok lagi 70, 80 tahun, 50 tahun, 40 tahun tak semayang, masih lagi menedahkan aurat. Tu baru-baru ni keluar video yang wartawan pun bengong juga pergi tanya dekat seorang artis yang umur 40-an, 50-an dah. Tanya tentang tutup aurat. Hak dia tanya tu pun tak tutup aurat. Tanya buat apa? Tanya dia sebab apa ni, baru ni hari tu balik daripada Mekah, hari tu tengok tutup aurat elok dah. Lah sebab apa pula ni dedah aurat ni?
Dijawab apa? Dia jawab tak apa, yang penting jaga solat, bab aurat ni tak apa, takkan masuk neraka bab sebab dedah aurat kepala otak dia tuan-tuan. Cakap jenis ikut semua logik akal. Hak ni yang jadi ni. Fahaman la cabaran unsur akidah kita diuji dengan fahaman yang macam ni, liberal, sekular dan sebagainya. Berasa agama itu dia asing daripada kehidupan. Sedangkan kita i'tiqad dalam solat kita apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tak wajib tapi kita baca tak? Biasanya kita baca. Angkat takbir takkan duduk saja nengung kita malas baca, relax hari ni, mari baca dah. Ada? Tak ada, biasa kita baca. Solat aku, ibadah aku, hidup aku, mati aku kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud kalau kata hidup tu apa? Seluruh kehidupan kita kerana Allah. Maksud kalau kerana Allah, wajib ikut pada syariat Allah. Bukan time solat saja tutup aurat, malah setiap masa kena tutup aurat, melainkan tak ada makhluk. Aurat ni kenapa? Aurat tu benda yang kita kena tutup depan mahram. Duduk dalam bilik mandi bogel tanpa maklum, tak ada masalah. Masuk dalam kandang lembu bogel, buat tak tahu bagi makan ayam bogel, boleh tak? Tak ada masalah. Sebab apa? Bukan aurat pada mereka. Tapi kalau sesama makhluk yang kata manusia, yang kata mahram, wajib kena tutup. Tapi tidak merasa umat tua-tua pun duk cari juga. Cari dunia, tidak Nabi marah. Nabi kata bekerjalah kamu seolah-olah kamu nak hidup lagi 1000 tahun. Nak kata apa? Dalil nak kata Nabi suruh kita kerja betul, kerja sungguh. Dan Nabi SAW kalau kita baca daripada zaman Nabi kecil, daripada seawal 9 tahun 10 tahun Nabi dah bekerja sebagai pengembala kambing. Adakah Nabi sebagai khalifah waktu jadi khalifah Nabi tak kerja? Kerja juga. Nabi dah menjadi Nabi dan Rasul, masih lagi Nabi bekerja. Jangan kata dalil orang tak payah cari dunia, tak ada kerja langsung. Dah, kerja lah sekadar kemampuan kita. Tapi jangan sampai melampau-lampau, sampai tak ada langsung bekalan. InsyaAllah muslimin, muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuba tengok satu tajuk yang mungkin bermanfaat untuk kita pada malam ni, yang menjadi cara mendapatkan keberkatan Allah hasil daripada mana? Daripada rezeki yang kita duk cari ni. Biar kita cari rezeki tak apa, cari dunia ni tak apa, tapi biar dalam keadaan mematuhi pada syariat Allah. Kita nak daripada asbab, daripada pekerjaan kita ini, peroleh dalam pekerjaan tadi ibadah di sisi Allah. Duit ringgit yang kita cari, mudah-mudahan dia menjadi satu jambatan untuk kita ni mana? Untuk kita dekat dengan Allah. Kita nak lepas ni kerja kita ni semua orang kerja, tuan-tuan kerja, saya kerja, semua ada. Ada pun dah pencen kerja tak lagi, kerja juga kadang-kadang nu duk pergi menanam, duk pergi tebas pokok apa semua, kerja lah tu, kerja. Yang kata amal perbuatan tu semua kerja buat tu. Tidur kerja tak? Kerja tidur. Kerja main kuliah kerja tak? Kerja lah, kerja main kuliah. Nak kata-kata kerja, semua kerja. Maka kita nak habis dalam bentuk pekerjaan kita dengan nak mencari wang ringgit ni, biarlah perkara yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kerja lama dah tapi bertakut sebelum ni niat kita tak betul. Tanya ni hang kerja siang malam ni cari apa? Aku kerja ni kalau boleh nak duit lah, nak bagi anak aku makan, apa betul niat balik. Kalau dulu sebab kita kerja sebab nak kata benda, lah kita set dah, aku kerja ni sebab apa? Aku kerja ini kerana Allah Ta'ala, dan daripada hasil pekerjaan tadi mudah-mudahan berperoleh keberkatan aku, untuk aku mendapatkan rezeki yang halal, untuk aku makan, anak bini aku makan. Apa betul ni? Jadi ibadah dah. Jadi kalau kita kerja semata-mata nampak pada duit, tu jadi masalah. Sebab tu berasa tak cukup saja. Sungguh tuan-tuan tengok kadang-kadang anak tengok, ayah anak sendiri tengok sudah dia kerja apa, dia pencen, mak anak meninggal jadi imam masjid tuan-tuan. Dulu elok 400 saya perasan 300 lebih ya. 9 orang anak, 99 sekolah agama rakyat. Sekolah agama rakyat maksudnya setiap bulan kena bayar. Allah Rabbi, hutang ni saya nak pergi sambung mengaji, tak boleh dapat result yang asal, tak boleh dapat. Bak hutang dekat 7-8 ribu, bayang 9 orang.
hutang sekolah saja dekat lebih 50,000. Tapi gaji 400-500 tu bayar sikit, lama-lama habis. Allah Rabbi. Nak takut apa tuan? Oh ni takut sangat. Long sungguh tuan-tuan, statistik tahun 2014 banyak mak ayah yang tarik buat keluar anak daripada sekolah agama rakyat, mahat takfiz. Sebab apa? Sebab kata tak mampu. Betul lah, law semua naik. Yang turun hujan ni tak link mau naik. Tuan-tuan abang mendapat turun darah tuan-tuan naik kau. Cek haram tinggi gila. Yang hujan ni turun, tak naik dah hujan. Sebab tu tuan-tuan muslimin muslimat, lah kita nak daripada kerja buat kita, tak kira kerja kita ni gajinya banyak mana pun, biar dalam keadaan peroleh keberkatan di sisi Allah. Maka disebut dalam kitab, disebut apa? Cara pertama bagi kita ni nak mendapatkan keberkatan dalam rezeki kita, yakni bersyukur dengan apa yang Allah berikan. Qanaah di atas apa? Di atas apa yang kita dapat selepas kita usaha. Lepas usaha jangan kita syukur saja, duk melenggak atas jadah, duk wirid saja, duk berharap minta kalau nak ada rumah banglo ni kemas juga kepala otak dia, tarik dan sejadah bungkus terus rendam dalam kolah ni. Banyak dah habis-habis duk main, syekh-syekh duk main jampi duk baca doa, ambil dia rendam banyak cantik bang dia, tak mau kerja apa, duk kira nak mewah, tak ada. Selepas usaha apa yang Allah bagi, maka bersyukur di atas apa yang Allah bagi. Maka yang tu kita nak keberkatan dalam rezeki kita. Ada orang yang gajinya 1,000, anaknya 7-8 orang, tapi dia merasa sakinah dalam rumah tangga. Ada orang yang gajinya 7-8 ribu, tapi tak pernah nak rasa syukur dalam keadaan merasa. Sebab tu bila kita tengok setiap masa dia kerja susah hati. Sebab apa? Tak cukup dengan gaji 7-8 ribu. Ramai tak? Ramai. Tengok orang kampung dulu, Allah, kerja cucuk tanam sendiri, jual ubi, jual buah, jual benda-benda tu ya. Tapi boleh sara anak, boleh mendidik anak, boleh menghafal Quran, boleh jadi tok-tok guru lah ni. Tapi lah berapa ramai yang tengok gajinya grade 48, jursa B, jursa C, jursa A, tapi dalam keadaan tak mampu nak didik 2-3 orang anak, tak lepas pi dah. Hoi, anak dia ni PhD, dia tu master, dia pun PhD juga, doktor, profesor. Tapi berapa ramai yang mana anak dia tidak boleh membaca Al-Quran. Tuan-tuan tak duduk cari jauh, cari di IPTA sudah. Saya sendiri duduk universiti dulu buat klinik Al-Fatihah tuan-tuan. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia di antara universiti yang paling susah nak masuk. Tak percaya, suruh anak tuan-tuan isi UPU, isi UPNM. Dia berada pada mana? Berada pada kalau 8 pilihan, duk nombor 1 sahaja. Dia tak boleh. Dia tak ada second choice, third ke, fourth ke, tak ada. Nombor 1 maksud betul-betul nak. Dan lah kalau nak masuk standard mesti semua straight A baru dapat. Sebab apa? Daripada 20,000 permohonan nak dapat 3,000 pun susah. Best saya 2,000 orang yang dapat tahun 2008 dulu. Allah Rabbi, masuk tu fitness pula no, ujian 2 minggu pula interview. Mana ada PTA 2 minggu tuan-tuan? Sehari ya biasa main balik. Tapi ni 2 minggu jogging, lari 3.2, rempuh halangan, apa nak mati. Dalam duk tapih tu tinggal 300 orang. Daripada 300 orang buat klinik Al-Fatihah, tak sampai pun 20% yang boleh baca Al-Fatihah dengan betul. Bukan saya kata saya betul, saya apa salah juga. Maksud apa? Tu hak cerdik tuan-tuan ni. Kalau hak jenis SPM repeat 4 kali ni, wallahu alam ni. Nak kata kalau hak cerdik yang 9A dari segi akademiknya, 9, 10, 11A, tapi baca Al-Fatihah saja dah masalah. Cuba bayangkan pada Al-Quran pula. Batu kalau kata nak pada kita ni, nak beroleh keberkatan rezeki, cek pada anak, tengok dulu. Rezeki kita ni berkat ke tak? Cek pada anak. Sebab apa? Hasil daripada rezeki yang kita duk cari tadi, kita bagi anak bini kita makan. Kalaulah pada bab-bab fardu ain pun dia tak lepas, maka mungkin daripada hasil yang kita duk cari tadi bermasalah, atau kita yang masalah. Dan apa? Turun pada anak. Bak tu cek balik. Ramai tuan-tuan balik sekejap lagi suruh anak naik jadi tu imam. Tengok esok semayang dengan dia, kot-kot ada peluang. Dia akan tengah cuti semester, tak silap saya.
Kita pun tak tahu setahun lebih dah habis mengaji. Jadi tak tahu lah cuti semester. Tapi rasa saya cuti semester sebab banyak dah tengok lah pakai dah balik dah. Kalau anak ada di rumah, esok subuh cuba bangun, gerak dia semayang sekali. Suruh dia nak jadi tok imam sekali. Adik ni, abah nak dengar pula hari ni. Kalau dia cemerlang boleh nak cantik, alhamdulillah. Hak tu baru cemerlang, tuan-tuan. Tapi kalau tolak-tolak, dia duk cari buat akal saja, jam. Adik nak adik. Abah tak ada suara abah. Tampak tu ibu. Haram semalam hang sokong bola dengar sampai bilik pak. Malam pagi ni nak suruh nak jadi tok imam tak ada suara. Banyak cantik. Abang ada semayang bukan kena jerit, nak semayang bagi bunyi elok. Kalau tengok duk bagi alasan banyak, wallahu a'lam bissawab, pastikan kita muhasabah balik. Maksud yang pertama kata ulama, kamu nak tengok keberkatan rezeki kamu tu, kamu bersyukur dulu. Allah bagi kamu 9 orang anak. Mungkin dalam kalangan anak tersebut ada yang mungkin kurang berjaya, maka bersyukur ada sebab Allah bagi dia tak berjaya. Oh, yang lain 4 orang anak. Yang pertama pi di Oxford, yang kedua pi di Jepun, yang ketiga pi di Mesir. Hak pertama ni je duduk di rumah. Ada sebab, tuan-tuan. Kadang-kadang waktu mana kita duk susah hati, hak ni lah sebagai peneman yang kita duk kata kat dia bodoh, hak kita duk kata kat dia benak, hak kita duk kata kat dia hang seorang tak cerdik. Tuan-tuan, siapa duk tolong tuan-tuan di rumah? Hak Oxford tu kan duk tolong? Dah. Hak Mesir tu kan walaupun mengaji agama, berapa ramai, jujur saya kata di Mesir daripada 15,000 pelajar, tak semua yang komited mengaji. Wallahi, kebanyakannya duduk di rumah. Balik sebagai seorang hak kemas, duduk rumah ngaji tak. Kita pergi di Masjid Azhar tengok, mana pelajar Malaysia ni boleh kira dengan jari, tuan-tuan. Allahu Rabbi, mak ngayah ni seronok anak pergi di Mesir. Mai tengok anak di sana duduk di bilik, tambah-tambah pi hari tu musim sejuk. Musim sejuk 3-4 darjah Celsius, tuan-tuan, mana larat. Kebah ni kita berak nak basuh pungkok ni, tuan, pikak 5-6 kali, ayak sikit punya sejuk. Kena pi belah sempadan atas sikit tu, ayak tu kena perancok dulu, jadi kat atas. Tuan-tuan, kita nak celup tangan ni, nak tak boleh lepas pi. Temai musim sejuk lagi tak mau bangun. Tak percaya, tuan-tuan, pi lah. Tuan-tuan pi Cameron Highland pun jadi malas nak mandi. Tu baru 18 darjah Celsius. Malaysia mai hari tu musim sejuk sekali. Dia duduk di masjid baca lah status orang. Dia mai 18 darjah Celsius no. Di belah pantai timur dia dapat 18, 17, 19. Homeboy ganas, tuan-tuan, beli sweater habis pakai sarung tangan, post kat Facebook. Sejuknya Malaysia, Allah meluat dah baca, tuan-tuan. 19 ya pun, ingat ke 9. 19 tak ada lah sejuk tengah mana, tapi belagak dah. Tapi tuan-tuan, ramainya kadang-kadang dalam keadaan depa ni pergi sana tak mengaji sangat pun. Bukan kata semua no, tapi kebanyakan. Sebab tu kita jangan merasa anak yang kadang-kadang tak pandai, anak hak tak cerdik tu kita dengar marah ke dia. Syukur, sebab apa? Allah bagi tu ada sebab. Dia mungkin duduk dengan kita nanti. Silap-silap waktu kita nak meninggal, dia yang banyak urus kita. Hak no tak ada balik. Sebab apa? Nak beli tiket dah 2-3 hari, perjalanan makan masa 2-3 hari. Siapa yang urus tu anak? Sebab tu apa yang Allah bagi pada kita ni yang terbaik dah. Muhasabah balik. Sebab apa ni aku susah? Mungkin kalau aku kaya. Sebab apa gaji aku ni 1,500 ya, orang lain gaji 3-4 ribu. Mungkin kalau aku berada pada tempat dia, tak ada masa aku nak main malam ni. Mungkin kalau aku ni anak aku ramai macam dia, mungkin tak ada masa aku nak main solat jemaah. Sebab tu Allah bagi pada kita itu yang terbaik pada kita. Kita berasa susah, ramai lagi yang susah pada kita. Ramai lagi, tuan-tuan. Kita tengok kadang-kadang ada orang yang makan sehari sekali. Baru ni keluar saya baca satu artikel, Ustaz Usam dia pergi, dia sembang dia abang, dia ceritakan dia abang apa Isyana tak pernah tengok. Dia kata dia pergi baru dia bagi bantuan baru ni, ada seorang rumah duduk lautan, duit tak ada, tuan-tuan, hari-hari makan sup siput babi, tuan-tuan. Tuan-tuan pernah rasa sup siput babi?
Tapi susahnya dia tak ada duit nak beli beras, tak ada duit nak beli ayam, tak ada duit nak beli daging, tangkap siput babi, buat rebus, buat sup. Cari katak bakar, makan katak bakar. Allahu Rabbi, tuan-tuan, dia kata waktu dia pergi hantar bantuan tu, meleleh air mata tengok apa yang dia makan. Kita tuan-tuan kedah sampai tak berhenti. Sampai semayang ni duk 50 nak keluar. Kita tengok sebab apa Pak Long ni gegak perut ni. Lah makan banyak sangat tuan-tuan. Dengar dah azan tu. Dan lidah lagi bubuh sampai ni. Sampai padat betul, sampai tak ada ruang lah. Sampai duk tendang keluar, tengah-tengah duk sujud. Keluar cendol kat mulut, keluar nasi kat mulut. Allahu Akbar, tuan-tuan, geli tengok. Tapi mereka ni hak betul susah. Kalau kata kita susah, ramai lagi yang susah pada kita. Sebab tu syukur dengan apa yang Allah bagi. Jadi jangan kata duk syukur dengan pemerintahan yang zalim. Dia dengar, dia nampak dah pemerintah zalim, duk guna ayat syukur Malaysia masih aman. Jam tuan-tuan. Hak tu memang tahu dah. Kata mereka zalim wajib lah kita ni kena tukar. Duk tongong situ, kena ubah. Lepas tu yang kedua kata, mungkin dalam keadaan kita nak mendapatkan keberkatan daripada rezeki kita, yakni berusaha mendapatkan rezeki yang halal. Yang pertama tadi ni, apa yang kita dah usaha, kita bersyukur ke atas apa yang Allah bagi. Mudah-mudahan rezeki yang kita dapat dalam keadaan, dalam penuh rasa syukur kita tadi, Allah bagi keberkatan. Yang kedua, berusaha cari rezeki yang mana rezeki itu halal. Nabi sebut dalam satu hadis, la yadkhulul jannah lahmun nabata min haramin. Tidak masuk ke dalam syurga lahmun, daging yang dibina. Maksud apa? Tidak masuk syurga, Nabi kata, tubuh badan yang mana dibina, nabata yang dibina daripada perkara-perkara yang haram. Takkan masuk syurga tuan-tuan, na'udzubillah. Jelas dah Nabi kata, banyak hadis yang kata bab makan benda haram ni, Allah Harap. Sebab tu kena usaha dah cari daripada sumber yang halal. Biar sikit tak apa tuan-tuan, tapi jangan kita zalim hak orang lain. Makan harta riba, Allah sebut di antara dalam ayat akhir-akhir surah Al-Baqarah, bermula daripada ayat 28 lebih tu sampai penghujung ayat, semua Allah cerita tentang apa? Tentang harta riba. Dalam Quran cerita azab pada orang yang makan harta benda anak-anak yatim, makan pada harta yang bukan hak. Yang ni apa? Yang mengambil hak orang lain. Allah Rabbi. Sebab tu biar kita tengok balik, muhasabah balik rezeki yang kita duk cari, yang kita duk makan ni tuan-tuan, kita bagi anak kita makan tuan-tuan, hasil dia daripada hasil yang halal ke tak halal. Kerja buat kita tu kita muhasabah balik, cek balik. Baru ni saya pergi di Kuala Lumpur, ada orang tanya soalan. Sahabat saya juga, dia graduate sekali tahun lepas. Dia tanya, dia dapat kerja bank. Bank ni saya tak ingat bank apa, tapi bukan bank di Malaysia lah, dia bank luar. Dia tanya, dia bank ni dia dapat dua. Yang pertama dapat bank rakyat di Ar-Rahnu. Yang kedua dia dapat bank ni, saya tak ingat nama bank tu bank apa, tapi bank tu nama pelik dan memang dia untuk korporat saja, untuk bisnes saja. Dia tak ada untuk yang personal ni, tak ada. Jadi dia kata memang gaji ni banyak dan dia tu pegang bahagian customer service. Bila dia urus bahagian customer service, dia dapat banyak report yang mana bank dia ni interest yang melampau dan memang tak munasabah dan sebagainya. Jadi tanya saya, dia kata macam mana ni gaji dia, sebab bank dia tu memang nampak riba memang melampau sangat ni. Jadi saya kata dia satu ya, kamu kerja di bank tu ada panel syariah dah. Dia kata tak ada. Kalau tak ada, confirm kata bank tu masalah. Lah bank di Malaysia, CMB ke, bank rakyat, Maybank ke, termasuk Hong Leong Bank, nama pun kapiak lah, tapi dalam keadaan ada tak panel syariah, ada lah ni. Banyak yang dah ada. Tuan-tuan pergi bank mana-mana yang kuat di Malaysia ni, banyak yang memang dia ada Islamic banking. Tapi hak ni tak ada langsung. Saya kata lebih baik kamu tinggal kerja tu, tak apa, cari kerja lain, jangan risau. Gaji 3-4 ribu, takut tak berkat dalam keadaan jadi darah daging kita. Lepas tu di sebelah-belah nak pergi Shah Alam tu kan kilang arak besar. Di kilang arak tu tuan-tuan ada surau kepala otak dia.
Melawak arak betul tuan-tuan. Di kilang arak tu, antara kilang arak yang terbesar di Asia tu, ada surau. Siapa semayang bagus tengok. Buat-buat arak. Pergi semayang. Allahu Akbar. Sekali buat pula. Aduh jam tuan-tuan. Hak ni kata Islam sekular asing. Hei, semayang dia kata. Benda haram buat juga. Sebab tu jangan buat main lah ni Allah. Berakhidah ni cukup teruji kita. Umat akhir zaman hak tu. Cukup teruji pak akhidah, macam-macam fahaman dengan Wahabinya, dengan Syiahnya, mai liberal, mai sekular, Mu'tazilah moden, mai pula fahaman anti hadis. Banyak tuan-tuan lah. Banyak lah ambil agama sekadar atas keperluan dia. Sekadar nak mencapai matlamat dia guna agama. Dia pakai ayat Quran bila dia nak keluarkan hukum yang mana ada kepentingan pada dia. Orang buat perhimpunan nak tolak kezaliman, dia kata depa ni pelacur kelas atasan. Kepala otak tuan-tuan panas kita baca. Guna dalil Quran yang mana apa? Yang mana ada kepentingan. Baru ni konsert, depa buat konsert di Bukit Jalil, 5 orang mati. Jadi Malaysia jadi tuan rumah Future Award tu. Music Future Award Asia mendatang. Kepala bapak apa mereka buat, mai Malaysia jadi tuan rumah. Mana ulama-ulama yang buat keluar dalil hari tu? Mana ulama-ulama daripada ilmu yang kemas sangat duk canang orang waktu buat konsert hampa pergi mana? No, waktu Kasim Ahmad tolak kata fahaman, kata anti hadis, hampa pergi mana? No, dalam keadaan di waktu MH370 keluar, hilang itu. Bomo ni buat benda syirik. Bukan kata bomo syirik, tapi bomo tu buat benda syirik. Banyak bomo yang ikut ayat Quran dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi hak ni buat benda syirik, hampa pergi mana? Awak tak ada telok nak tegur tak? Ni orang tolak zaliman, orang bantah tak mau GST dan sebagainya, hampa kata pelacak kelas atasan. Tak adil ni. Allahu Rabbi tuan-tuan. Sebab tu kena faham bagi elok ni. Bab rezeki ni sebab apa mereka jadi macam ni? Nak sebab apa? Buat keluar satu dalil, buat seluar satu kenyataan. Orang atas tengok sekali lagi mudah masuk fulus di dunia, mampus di akhirah sekali lagi ni. Cakap pandai sangat. Bab hak furuk ni kemas, tapi bab hak asas, bab akidah senyap depa apa pun tak bunyi. Allahu Rabbi tuan-tuan. Batu kerja buat kita, pastikan cari daripada sumber yang halal. Sebab harta saja kita kena carilah juga. Tak ada dia kata menengung saja, kena usaha. Tapi jangan sebab harta kita rosak. Nabi marah tak sahabat-sahabat cari harta benda? Tak. Abu Talhah bin Ubaidillah Al-Ansari, dia ni antara golongan Ansar yang paling kaya. Sa'ad bin Rabi' di antara sahabat Ansar yang kaya. Nabi marah tak? Tak marah. Abdul Rahman Al-Auf, Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Osman Ibn Affan, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mereka ni kaya tak? Kaya. Dalam satu peperangan, tak silap perang Tabuk, Sayyidina Osman bin Affan radhiyallahu anhu, dia sedekah, dia infakkan hampir 150 ekor unta dia. Bagi untuk apa? Untuk menyediakan peralatan perang. Maksud dalil dia kaya tak tuan-tuan? Kalau 150 ekor unta dia infak untuk apa? Untuk perang saja. Kaya tak kaya? Kaya tuan-tuan. Kalau kira tuan-tuan kira sekor unta harga lah RM5,000. 150 ekor bersamaan berapa? 1.5 juta diinfak macam tu ya tuan-tuan. Kaya. Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar Al-Khattab, mereka buat benda yang sama. Sayyidina Umar Al-Khattab bagi separuh daripada harta yang dia ada. Abu Bakar As-Siddiq bagi keseluruhan harta benda yang ada pada dia, baju yang dia pakai dan anak bini di rumah. Allahu Rabbi, kemah tuan-tuan. Nabi larang tak mereka cari dunia? Tak larang. Abdul Rahman Al-Auf daripada kota Mekah, dia jutawan. Waktu mana dia berhijrah dengan Nabi SAW di kota Madinah, dia fakhir. Tapi dalam tempoh tidak sampai setahun selepas mana dia dibayarkan bersama Sa'ad bin Rabi' seorang jutawan, dia tak minta duit, tapi dia minta tunjuk jalan ke pasar. Untuk apa? Untuk dia cari duit. Tak sampai setahun kembali dia menjadi jutawan di golongan, pada golongan orang-orang Madinah. Nabi marah tak? Tak marah tuan-tuan.
Nabi tak marah. Sebab apa? Dengan dunia yang mereka cari, buat mereka ni dekat dengan Allah. Dalil kata apa? Baca dalam sirah Nabawiyah, banyaknya mereka ini pada waktu subuh selesai daripada semayang, mereka akan berlumba-lumba keluar daripada masjid. Bukan lumba sebab lari pada kuliah. Kita lumba juga keluar. Habis kuliah maghrib, perum lari keluar. Selipar dia susun siap dah hujung. Dia nak turun motor, dia tak selipar dalam bakui bagi elok, main jalan kaki ayam. Saat lagi nak balik mudah, dia kata. Tidak nak cara selipar 5 minit, orang duk perhati, orang kenal, dia kata jam. Motor dia parking siap dah, dia undak ke belakang bagi macam tu, kunci tak siap dah. Habis mayang terus lompat nak atas motor, berum terus, dia kata tak gaduh kalut. Tidak orang duk perhati. Kita sebab tu lari, sebab tak mau dengar kuliah. Tapi para sahabat yang kaya dulu ni, habis mayang selesai salam semua, berebut-rebut keluar, pergi di pasar-pasar, pergi di market, pergi di tempat-tempat orang duk berniaga, pergi tanya ada orang Islam yang berhutang untuk kami tolong bayar, berebut. Belah gurun, belah pojok ni berlaku tuan-tuan. Orang-orang kaya belah ni setiap pagi berebut keluar, pergi nak selesai hutang orang ada. Hutang sendiri pun tak lepas kita. Pergi tanya kat kedai ikan ke kedai ayam, tanya ada orang-orang Islam hak berhutang. Maklum pernah buat maklum. Pergi kedai nasi lemak ke pagi-pagi nak beli tu, abang ada orang hak berhutang. Siapa pernah buat, alhamdulillah. Ini satu sunnah tuan-tuan. Satu perkara yang Nabi anjurkan pada sahabat. Cara kita nak bantu orang dan orang tak tahu hak tu yang terbaik. Kita nak sedekah, dia pun tak tahu kata kita sedekah, yang tu yang terbaik. Kita pergi tanya dekat kedai, tanya ada orang Islam yang berhutang. Kenal pula dia ni orang yang memang duk beribadah, orang yang duk mengaji. Kita tolong lagi kemas tuan-tuan. Tengok dia ni orang susah, ambil nombor pelik kereta dia. Naik kereta buruk ya, naik kereta biasa. Kalau dia ada hutang, kita pergi bayar duit kereta dia tuan-tuan. Dia pula tak tahu. Subhanallah, tabarakallah. Lagi baik dekah ni kalau dia tak tahu lagi elok. Cuma abang kalau kita bayar duit, atau kita abang kalau anak dia, kita tahu anak dia setiap pagi nak pergi sekolah, anak dia akan singgah di kedai nasi lemak tu, kita habaq siap dah sebulan anak dia mai beli nasi lemak, biar saya tolong bayar. Boleh tak tuan? Boleh ya? Anak dia tak tahu, mai kerja dapat nasi free. Habaq kata jangan duk habaq saya bagi, tapi habaq sebulan suruh dia mai ambil nasi lemak kat sini. Saya tanggung, bukan banyak tuan-tuan, RM30 je pun. Dia pula anak tu, budak-budak kecil tu makan, pergi sekolah, guna nasi yang kita bagi daripada sumber yang halal, itu dikira sedekah jariah. Dia pula mengaji, hasil daripada dia makan duit yang kita bagi. Allahu Rabbi, baru kata manfaat betul duit. Allahu Rabbi tuan-tuan. Sebab tu bab duit tengok bagi betul. Allah tak larang kita cari duit, Nabi tak larang cari keduniaan, tapi jangan kita letak, ambil dunia tak dalam hati. Biar kereta ada kereta hak besar, tapi kereta yang besar tinggal di bawah bangsal. Kita jangan letak kereta dalam hati. Biar kata benda kita ada 100 juta, berbilion tak apa, tapi biar duit dalam bank, jangan tak dalam hati. Biar ada bini yang cantik-cantik, anak yang bagus-bagus, tapi biar anak bini berada dalam rumah. Jangan sebab sayang pada bini, sayang pada anak, sampai kita tak boleh nak beribadah. Dia pakai elok ada tuan-tuan, bini dia kata, abang semalam dah semayang, malam ni teman lah I pula. Barulah adil lah bang, dunia akhirat. Oh, bini pun kemah, londeh kain terus, pum naik. Jam tuan-tuan. Tak salah nak tuan-tuan, tapi jangan kita salah guna. Allah bagi kemewahan, itu cari pada sumber yang halal. Berlaku dia kita lajak sikit malam ni, boleh 9 suku boleh tuan-tuan. Dia sebab ni buat banner kemas belakang ni, tuan-tuan balik cak ayam. Saya bercakap tuan-tuan lena cantik pun haram dah. Jadi saya bercakap jangan risau, tuan-tuan dengar ni. Dia agak tak larat dengar, sandak lena. Saya tak marah tuan-tuan, jangan risau. Sebab tu ada satu kisah yang berlaku pada zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam. Jadi panjang lah pula bila saya nak masuk pada cerita ni, jadi panjang lagi. Ada lagi 2 benda lagi. Tak apa, InsyaAllah kita bagi habis ya. Tak tahu bila pula boleh main. Mudah-mudahan ada kesempatan ni kita ambil lah, biar ngaji betul. Kepada zaman kaum Nabi Nuh alaihi salam ni, ada satu manusia yang dia ni seorang pemerintah, nama dia Sultan Al-Ad. Al-Ad nama dia. Dia ni seorang pemerintah yang cukup kaya.
Jadi dia ni ada anak, 2 orang anak. Yang pertama anak yang sulung namanya Syadid, nama yang kedua namanya Syadat. Mudah mereka buh nama dulu. Sungguh kalau tengok yang dulu-dulu ni, Habil, Ghabil, Gharun, Fir'aun, Haman, nama-nama mudah. Atau nama nabi-nabi mudah ada. Nama susah-susah tak ada, tuan-tuan. Tak ada lah ni, pelik-pelik pun nama merapu saja. Panjang ni pula syarat nama kena panjang. Kalau nama pendek, isi di borang tu buh nama Muhammad saja. Hak orang hak ambil borang tu tanya, nama ni betul ke Muhammad saja? Dia pula sebab apa? Duk biasa nama panjang. Tak percaya tuan-tuan, cubalah. Dapat anak lepas ni try. Jangan buh nama lagi, bagi nak try tengok. Buh nama nama biasa, nama yang ada makna elok. Allahumma salli alaihi. Abdullah jadi dah. Abdullah. Hantar borang. Abang dia tanya tuan-tuan, ni betul nama Abdullah je kau? Dia tanya sebab apa, dalil kata lah orang ni nama panjang-panjang. Saya ni daripada mula bini mengandung hari tu tahun lepas sampai ke lah ni, saya rasa dekat 1 buku dah bini saya list nama anak. Kalau jual dia sini laku dah tu. Nama anak banyak nak mampu. Anak nak boleh seorang tu yang baru. Nanti nama tu banyak dah merengkek. Semua orang sama lah, macam-macam jenis nama. Tapi dulu mudah nama Syadid, Syadat. Tak payah duk fikir banyak. Sebab apa? Kebanyakan orang pada zaman dulu tak fikir tentang nama sangat, tapi fikir tentang apa? Masa depan anak. Fikir macam mana jalan nak atok pada anak kita ni. Bukan fikir susah pada nama je. Lah fikir nama je dekat setahun, tapi nanti anak dapat, dia tak fikir dah pasal masa depan anak. Tak fikir dah nu nak bagi anak ajak Quran pada umur berapa, anak nak solat pada umur berapa, anak tutup aurat pada umur berapa, pada umur 1 tahun kena ajak apa, patut pada umur 1 tahun setiap malam baca Syama'il Muhammadiyah kat dia, biar dia kenal dengan Nabi SAW pada umur 1 tahun. Daripada dalam perut patut dah ajak dah. Tapi dah tak buat. Maka Sultan Ad ni dia ada 2 orang anak, Syadid dengan Syadat. Maka bila dia ni dah mati, dia dah mangkat, maka pemerintahan Ad ni turun kepada anak yang berdua namanya Syadat. Maka Syadat ni seorang sultan, seorang raja yang mana dia ni baca dalam kitab pada zaman dia itu yang mana menceritakan tentang nikmat syurga. Maka Syadat ni dia kata apa pada rakyat dia? Dia himpunkan seluruh pemerintah pada zaman dia. Dia hak nombor 1. Jadi kalau waktu zaman tu maksudnya kita dia panggil menteri besar semua main mengadap ke dia. Main mengadap ke dia. Bila dia himpun semua, dia kata dekat menteri-menteri dia kata apa? Aku nak kamu bina satu syurga di atas muka bumi. Dia kata apa? Aku baca dalam kitab kita ni ada mencerita tentang syurga, maka aku nak hampa cerita syurga sebiji. Maka menteri-menteri yang memang anfusana wa anfusini hak ni raja mengampu tuan-tuan, dia kata line clear boss. This government is yours. Dia kata hak kerajaan ni hang punya, buat apa tak apa. Maka Syadat ni bila mana hak yang menteri pun jenis anfusana wa anfusini wa bengong sana wa bengong sini, maka dia kata line clear, jalankan aku punya arahan. Dia kata apa? Aku bagi tempoh ke hampa 300 tahun untuk buat apa? Bina istana ni tuan-tuan. Sebab apa? Pada zaman kaum Nabi Nuh, dalil memang kata umur ni perpanjang 300 tahun. Maka yang mana depa ni pun menteri ni pun himpunkan pakar-pakar dalam bentuk binaan ni, mai sehimpun satu tempat cari 300 orang yang mana engineer kontraktor kelas A semua. Mai ratus ribu yang dapat 300, maksud 300 tu hak power betul. Tak main kelas F, kelas E, tak main tuan-tuan hak kelas E. Setiap daripada seorang 300 ni pekerjanya 1000 orang. Maksudnya nak buat istana Syadat tu saja 300,000 lebih pekerja. Kita nak buat rumah, pekerja apa orang? Duk standard buat bangunan berapa puluh orang. Kalau 1000 pekerja tu pun ramai dah tuan-tuan. Jenuh supervisor nak tengok.
Tapi ni nak buat syahadat ni punya kaya dia, punya riak dia, punya sombong dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan harta benda yang Allah bagi pada dia, dalam keadaan 300,000 pekerja untuk buat istana sahaja. Maka dah ada 300,000 pekerja, maka 10 tahun tempoh cari tapak. Boleh bayang tak tuan-tuan, 10 tahun cari tapak saja. Maksudnya apa? Nak cari hak betul-betul tempat yang strategik, yang cantik, yang betul-betul kemat untuk nak bina istana. Allahu Rabbi. Itu kata ni pengajaran untuk apa ni? Pada cerita syahadat ni, Sultan Syahadat ni cerita untuk apa? Pengajaran pada kata benda tak menjamin kita daripada masuk dalam syurga, dan malahan kebanyakan orang yang berharta itu yang mana mereka ini jauh daripada Allah. Dia himpun dah, dan dia kata pada menteri-menteri dia, hampa pergi kutip semua emas dan perak daripada barat sampai ke timur. Dalil kata apa? Suruh kutip seluruh tempat yang di bawah pemerintahan dia, ambil semua harta, ambil semua. Sebab apa? Nak bina istana, guna untuk kepentingan dia. Ni kata kerajaan yang zalim, bukan pada zaman kita, no, daripada zaman kaum-kaum yang terdahulu lagi duk buat dah kerja buat ni, gagal semua sampai habis. Maka dalam keadaan bila dah dikutip kata benda tidak ada harta disebut dalam kisah, sebut dalam kitab-kitab turas dan sebagainya, dia ambil kata benda rakyat ni sampai tidak ada seorang pun rakyat yang ada rantai emas, yang ada bilahan-bilahan emas yang tersimpan di rumah. Nak kata apa? Dia ambil semua. Maka dalam keadaan bila dihimpunkan kata benda, dah jumpa tapak, maka mula dibina istana, yang mana kata istana tu seolah-olah syurga. Dibuat pokok-pokok ni daripada perak, dan ranting yang keluar daripada apa? Daripada emas. Macam yang duk cerita dalam Bahrul Mazi, kita duk baca, oh macam tu. Maka hak itulah dia cuba bina. 300 tahun habis, maka siap istana tersebut. Maka syahadat ni dipanggil untuk main rasmi. Bila nak panggil main rasmi, malaikat Israel alaihissalam dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, dicerita dalam Quran. Bila mana malaikat Israel dipanggil oleh Allah untuk dicabut nyawa syahadat sebelum dia masuk ke dalam istana, maka malaikat Israel minta, ya Allah, aku minta kita tangguh biar dia masuk baru kita cabut nyawa. Sebab apa? Nak bagi dia berasa sikit, lepas tu kita cabut. Nak habaq kata apa? Hang sombong sangat, cabut dalam istana hang. Maka Allah kata pada malaikat Israel, lupakah kamu dulu waktu banjir besar, ada seorang perempuan, ibu dan anak yang sedang berpaut di sebatang di atas kapal yang besar, yang mana perempuan itu lawan Allah dulu ni. Maka kamu minta diberikan nyawa pada mereka, dipanjangkan umur mereka. Maka kamu tahu tak budak yang tu siapa dia? Itulah syahadat. Tu dah syahadat. Dulu hang dah minta, dah tangguh nyawa, lah nak minta lagi. Malaikat Israel senyap. Syahadat ni duduk di batas tu, dia nak pergi rasmi ni, dia kata, lah, sebab apa aku nak kena sembah Allah sedangkan aku pun boleh bina syurga juga. Nah, hak ni sombong ni. Dia kata, apa aku nak sembah Allah? Dia kata benda banyak dah berlaku, dah berlaku. Berapa ramai yang menyembah dunia sedangkan Allah sebut wal akhiratu khairun wa abqa, bal tu'siruna al hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Allah dah sebut dengan jelas kat kita. Sedangkan bahkan mereka ini tertipu dengan keasyikan, keseronokan, kelazatan dunia. Wal akhiratu khairun wa abqa, sedangkan negara akhirat khairun wa abqa, lebih baik, wa abqa, dan kekal abadi. Maksud kata apa? Hak dunia ni tak baik sangat pun, tak elok sangat. Yang elok bila? Di akhirat. Maklum nanti tak ada hak kedot, maklum tak gaduh guna produk dihek terlajak laris, maklum tak gaduh guna produk kartun, tak ada. Sebab apa? Yang maklum kat sana semua hak elok-elok, tak ada kedot, tak ada umur 70, tak ada hak gigi rongok, tak ada hak gigi, tak ada yang bisui keluar kok pungkung, tak ada. Sama hak laki pun yang ada di sana semua yang elok-elok, yang handsome. Tak ada yang jenis bore-bore, tak ada nak tuan-tuan. Hak rambut rinting, badan hak pelik sikit, hak tak ada. Semua elok tu Allah sebut dah. Cuma atas dunia Allah bagi nisa uji kita paling lama 90 100 tahun jam. Maka ambil
manfaat betul. Daripada harta benda kita, jangan buat kita jauh. Sebab apa? Allah cerita banyak dah pengajaran dalam ayat Quran tentang pengajaran umat yang terdahulu, termasuk dengan kisah Syaddad ni. Sebelum dia masuk dalam istana dia, malaikat Jibril memakik dalam satu pekikan yang cukup kuat, yang mematikan kebanyakan pengikut-pengikut dia. Maka waktu itu juga malaikat Israel mencabut nyawa Syaddad. Sebab apa? Sombong sangat. Maka malaikat Israel cabut dalam keadaan yang penuh dengan kengerian, disebut dalam kitab. Cabut padahal tak ada nak melangkah masuk pun dalam istana yang didakwa sebagai syurga, yang dia sombong sangat. Maka apa beza kita yang tak mau bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bermegah-megah harta benda yang Allah bagi. Nak kereta besar, duk rumah besar, memperlekeh orang lain sampai tak mau semayang, dia pelekeh. Hampa tengok tu orang hak duk pergi masjid surau naik motor buruk Hampa tengok tu duk pergi masjid surau, anak-anak haram tak boleh berlemuai. Tuan-tuan tunggu orang ni, Allah cerita dah dalam Quran. Sebab tu jangan sombong. Kata benda yang kita dapat, biar kita ambil manfaat betul. Sebab apa? Kita nak barakah daripada rezeki yang kita dapatkan. Biar jual pisang tak apa tuan-tuan, yang penting pisang kita bukan pisang curi. Biar kita ni buka bengkel buruk yang sekadar boleh dapat 1,000, 2,000 sebulan, tapi hasil dia datang daripada hasil yang kita tahu tak ada kita zalim hak orang lain. Orang mai tukar motor, mai tukar tayar, kita betul kira harga tayar. Orang mai habaq, orang mai kata motor dia jam, kita tengok-tengok dia rosak dekat mana-mana pun kita tak menambah. Sekadar kalau hak tu kita habaq betul. Tapi tak apa tuan-tuan, yakinlah apa yang Allah bagi, kalau kita tak bohong, elok dah. Ni sanggup bohong, dia kereta yang rosak sikit, kita bohong kata hak tu tak betul, hak ni tak betul, jadi dapat 200-300. Allah tarik mudah ya 200-300 tu. Sat lagi balik duit kamu jatuh ke, sat lagi balik tayar kamu pecah ke, sat lagi balik anak kamu telefon apa buat masuk duit ke, ada nak beli benda-benda, sat ya Allah tarik. Sebab tu biar rezeki kita tu berkat. Dalam keadaan ni, dalam keadaan nak bagi pada anak kita pun nak belanja, dalam keadaan ada keberkatan, bukan ada kemungkaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang ketiga, 15 minit lagi. Yang ketiga disebut belanjakan harta tersebut pada jalan Allah. Kata benda yang kita dapat, kata kalau nak berkat, wajib tu, ulama kata wajib kamu belanjakan harta benda kamu pada tempat yang hak. Tak masuk bab zakat lagi nah. Hak ni bab sedekah jariah dulu. Sebab apa kita sedekah jariah? Untuk kafarahkan dosa kita, untuk memanjangkan umur kita, untuk kita mengharapkan kalaulah daripada hasil duit ringgit yang kita dapatkan tadi mungkin ada perkara-perkara syubhah atau perkara-perkara yang mungkin yang terlarang di sisi agama, maka daripada sedekah jariah kita mudah-mudahan Allah hapuskan dosa tersebut. Contoh, kita kerja 8 jam sehari. Tuan-tuan yakin ke 8 jam yang kita kerja tadi betul-betul amanah kita berkhidmat? Yakin tak? Tak yakin. Sebab apa? Kadang-kadang kita masuk lambat dengan sengaja. Kita sampai 7.30 kita lepak di kedai kopi, pukul 8 sepatutnya kita dah mula bekerja. Sebab itulah akad untuk kita bekerja. Aku kerja, bos dah kata kamu kerja daripada pukul 8 sampai pukul 5 petang. Maka kita pun dah setuju, kita dah takkid daripada awal, ya aku akan bekerja waktu tu. Tapi waktu bos tak ada, kadang-kadang kita buat lewat. Dia kata masuk awal pun bukan ada kerja apa. Hai, tak kira tadi hang dah takkid awal dah, hang dapat gaji dibayar hasil daripada 8 hingga 5 tadi. Tapi bos tak ada, dia buat lebih kurang. Masuk pukul 9, dia siap kerja macam biasa. Tapi kalau benda tu agak-agak, gaji dia dibayar 8 ke 9 tadi, 8 pagi. Pukul 8 dia pergi makan dulu, pergi relax di kedai kopi, sembang dulu, pukul 8.30 baru masuk. Dia pula dah orang senior sikit dalam syarikat, tak ada masalah, tak ada siapa nak marah. Pukul 10 keluar minum tengah hari pula, minum pagi sampai pukul 11. Pukul 12 sekali lagi dah rehat dah, tak sampai pukul 12 dia dah start kereta balik makan, dia lena sat pukul 2.30 baru masuk, pukul 5 balik. Maka daripada 8 jam yang kita duduk kerja, kadang-kadang terlalu banyak masa yang kita curi.
Maka sebab tu hasil daripada sedekah jariah yang kita keluarkan, mudah-mudahan nak topak kelemahan dan kesalahan yang kita buat tadi ni. Jarang sangatlah nak jumpa betul-betul amanah. Termasuk saya yang bercakap, kadang-kadang dulu saya kerja macam tu, kita kadang buat sambil lewa ya. Buat spot belakang kita relax. Maka dengan sedekah jariah, minta apa? Dengan sedekah jariah, mudah-mudahan itulah jual beli kita di atas muka bumi untuk negara akhirat. Kita sedekah lah, hak itulah jual beli kita tu untuk saham akhirat. Tuan-tuan pergi beli saham lah ni, belilah saham di mana ke, di syarikat mana pun, tuan-tuan kena faham, kalau kata kita beli atas muka bumi, dia ada risiko. Tuan-tuan duk bohong kalau dia mai habang kamu berlabur di syarikat saya, garanti tak ada risiko. Hak tu pembohong besar. Tapi kalau kita berurus niaga dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada risiko untuk rugi nah. Maka inilah jual beli yang terbaik ni. Beli saham ni siap-siap di atas muka bumi Allah. Lah kita faham surau pewajar setiap tahun duk beli beras, duk mes lungguk bertan-tan habis, maka kita ambil peluang tu. Beras tu bagi mana tu? Bukan tuan-tuan makan, no, bagi ni pondok Tok Guru Haji Saleh tahun ni buat lagi. Nak buat tuan-tuan jangan buat tak dengar. Mai bab ni buat lena rasanya. Ustaz bab apa tadi? Kepala otak jaga jangan duk lena. Hak lena gerak lah. Ni nak buat dah ni, nak sampai berapa minggu, berapa bulan lagi ni? Tak sampai 2 bulan. Hari ni dah masuk 6 Rejab tadi. Lah dah boleh fikir dah berapa kita nak infak untuk main bulan Ramadan. Lah boleh dah bagi. Senang pihak surau nak atok, senang Abang Zahari, Malan semua ni nak atok, nak bagi berapa trailer pula. Tahun lepas boleh beribu-ribu kilo. Tahun ni silap-silap bagi 10 tan, tuan-tuan buat geram sekali. Pakat seorang 100 orang, satu ambil 1 trailer. Kutik banyak mana ikut pandai kira. Bukan suruh tuan-tuan jual kereta, duit hak dalam bank tak habis buat keluar lagi. Abu Talhah bin Ubaidillah, dia pernah duduk dalam keadaan dia ni hatinya susah. Dia beza lah kalau ada orang yang hati seronok dengan hati yang gundah gulana, boleh beza tuan-tuan. Orang yang duduk saja kita tengok, kita boleh beza ni muka senang ke tak senang. Kita sendiri ada masalah, cek baru ni haram pering tak naik nama, susah hati tuan-tuan. Padahal kaya dah, susah hati tak? Nampak susah hati. Maka Abu Talha bin Ubaidillah ni dia duduk susah hati di rumah. Maka datang bini dia Su'da bin Auf ni datang jumpa dengan dia. Tanya Abu Talha bin Ubaidillah, wahai suamiku, kenapa kamu susah hati ni? Maka jawab Abu Talha bin Ubaidillah, aku ni susah hati sebab apa? Sebab aku dalam keadaan harta benda yang kita doa adalah terlalu banyak. Aku tak tahu nak infak mana dah. Tu dia tuan-tuan, susah hati sebab sedekah banyak, duit tak habis. Ada tak saya nak tanya yang di kawasan di Surau Puajala, ada lah hak susah hati macam tu? Cuba angkat tangan. Kalau ada tuan-tuan, subhanallah, tabarakallah, memang terbaik ya tuan-tuan. Susah hati sebab duit banyak ada? Tak ada tuan-tuan kita zaman lah. Tapi zaman Nabi ni sahabat banyak. Abdurrahman Auf susah sebab duit banyak. Abu Bakar As-Siddiq susah hati sebab duit banyak. Sa'ad bin Rabi' radhiyallahu anhu susah hati sebab duit banyak. Abu Talha bin Ubaidillah susah hati sebab duit banyak. Kita lah susah hati sebab duit tak ada. Maka bini dia jawab apa? Dia kata, wahai Abu Talha, esok pagi ni, seawal pagi kita akan keluar sedekahkan semua harta benda kita. Tu dia tuan-tuan, power tu. Ingat bini ya power, ingat laki ya, isteri pun kemas juga. Kita boleh bayang lah, tak ada kata tuan-tuan, bini saya sudahlah kalau tanya ke abang yang duit lebih lah, agak-agak nak abang apa? Cantik bang, nak raya ni terai. Dia dah list dah. Tak risau tuan-tuan, duit lebih abang depa tahu manfaat. Tapi tu kata bab infak banyak. Ni nak bagi ni, mereka bagi pula beli beras ni bukan bagi kat orang hak merapu, bukan bagi kat orang-orang hak yang kaki curi, bukan pi bagi pada benda hak tempat manfaat. Ada pun kalau lah pihak pewajar bagi pada orang hak jahat sekalipun, sedekah tu dekat dapat, tapi ni bagi pula pada orang hak duk mengaji.
Ngaji pula, ngaji tentang ilmu-ilmu untuk kenal Tuhan. Allahu Rabbi, bagi tu pada mahat tafiz duk mengapai Quran. Kita lah jam tuan-tuan, lah duk mengapai jam. Ngapai kepala lupa ekor, mengapai hak ekor lupa kepala dengan ekor, dua-dua lupa. Silap-silap lah kalau kira balik hak dalam badan, hak telan semut dekat sekawah kita ni. Daripada zaman kita kecil sampai besar, berapa banyak makanan hak tak elok kita makan, sebab tu jadi benar. Tapi budak-budak lah banyak yang nak mengapai Quran, tapi dalam keadaan banyak kekurangan. Saya pergi maring di pondok Ustaz Marzuki Yusof di Baling, di Kejai, kampung Kejai. Allahu Rabbi, tuan-tuan tengok pergi di kolah depa, Allah doaifnya. Masuk semayang di tempat depa doaif. Sebab apa? Tak ramai yang nak menyumbang. Ambil peluang sumbang tuan-tuan. Infakkan sebahagian daripada harta kita buat masuk pada dana yang boleh manfaatkan sebaik mungkin. Bukan kata kena bagi sini saja, bagilah mana-mana tempat yang kita berasa bermanfaat bagi. Kita jumpa satu tempat yang mungkin tengok susah, bagi ya. Tak ada duit, tak jangan risau tuan-tuan, kunci kereta bagi, baru kemas. 10 rim boleh tukar setiap tahun, nak sedekah kedekut piang jam tuan-tuan. Rokok beli hari-hari, dekah setahun sekali, jam payah kita. Sebab tu kena tahan. Dan yang keempat disebut untuk mendapatkan keberkatan rezeki, yakni tidak lain tidak bukan dengan zakat kita. Beza sedekah dengan zakat nah. Zakat perkara yang wajib, sedekah ni sunnah. Tapi zakat wajib, zakat pendapatan. Adapun yang dia ternak, zakat ternakan. Adapun yang dia di sini buat bendang, maka dia panggil zakat padi. Adapun dia ni sekadar zakat, dia ni raja ni tak ada apa dah, cuma banyak simpanan, zakat simpanan. Tu kena faham bagi elok. Cek balik zakat kalau tak buat keluar, inilah di antara masa-masa terbaik. Buat keluar siap-siap dah tuan-tuan ni. Cari dah orang-orang fakir miskin, orang yang berada dalam asnaf, dalam 9 asnaf tu, bagi dah, cari dah. Jangan duk simpan bab zakat. Sebab kalau mati dalam keadaan tak buat keluar zakat, kita risau. Sebab apa? Ia termasuk dalam rukun Islam. Maka kalau kata masuk dalam rukun Islam, termasuk dalam perkara tiang-tiang agama. Luruh satu tiang tuan-tuan, jam. Luruh satu tiang, hang duk kira lah, dia ni semayang 1000 rakaat ke, kalau lah di antara perkara rukun Islam pun dia tak selesai, jam. Saduk kira serban besar kepala kereta kancil ke, serban ni dia semayang sampai sengit kepala besar sangat tuan-tuan, tak payah duk kira. Seolah-olah macam kita nak semayang dalam keadaan tak ambil wudu. Dia semayang lah 3000 rakaat sekalipun, kalau tak ambil wudu, jam. Maka kalau kata rukun Islam, perkara yang asas dalam nak kata kita ni Islam ke tidak, tu tauhid dan akidah kita. Dia tak boleh kita semayang tapi zakat kita tak keluar. Semayang dengan zakat buat dah, tapi dalam keadaan puasanya tidak. Bila bulan Ramadan main, dia buat tak tahu, dia kata tak apalah, saya ni dekah banyak dah. Tak boleh tuan-tuan. Sebab apa? Itu rukun Islam. Sebab tu kena jaga bagi bab zakat, jangan duk tangguh, buat keluar, bagi lebih tak apa. Kita kira-kira kita pula tak tahu pendapatan kita meniaga. Niaga pula masuk setiap hari ni tak menentu. Jadi cara nak audit tu susah. Kita pun mikir sendiri, ambil dalam kaunter, perang-perang masuk dalam poket. Esok buat benda sama, perang-perang lupa berapa. Buat keluar lebih tak apa tuan-tuan. Bajet ambil secara kasar, yang paling banyak berapa. Pendapatan di meniaga kita tu setahun dapat, dalam keadaan sebulan dapat 100,000 contoh. Setahun dapat 1 juta contoh. Kita bagi siap-siap dah 25% itu, biar lebih tak apa. Tak risau kurang. Kita meniaga kalau nak ambil hak yang paling bawah tu rugi kita ambil, bagi banyak. Sebab orang bagi zakat tak ada kurang, tak ada rugi tuan-tuan. Dia tu lepas saya nak pergi Mesir, saya cutik dana untuk budak banyak yang sahabat-sahabat yang lain. Yang saya lepas dah banyak sahabat-sahabat lain. Jadi ada seorang engineer Pak Long ni, dia kontraktor kelas A, kelas B jenis, yang bisnes berjuta-juta, jenis projek juta-juta ni. Dan dia main, dia telefon saya di Mesir, dia telefon, dia kata, Ustaz, alhamdulillah, dia tahu. Dia kata banyak yang dia duk bagi dia ni, banyak duk masuk, dia kata. Patutnya dia kata dia nak bersara dah. Tapi baru ni dia kata lepas waktu ni dia bagi, sebelum ni bagi banyak pada pilihan raya tu dia banyak infak. Lepas tu orang nak pergi mengaji dia banyak. Dia ni memang mudah semua. Kalau habaq, kalau tak nak mengaji habaq dia akan cari, dia akan bagi duit. Kalau dia tak ada, dia cari orang. Mudah semua. Tengok dia telefon dia abang kita ni, kata alhamdulillah Ustaz baru dapat projek sampai 2016.
Sampai 2016 dia kata projek itu sampai puluh juta buat jambatan. Allah Rabbi kata alhamdulillah, kata Abang Mokhtar tu rezeki Abang Mokhtar, mudah-mudahan murah rezeki. Abang jangan sekedekut ya. Dia bukan kata tu lah, dia kata banyak saya tu, kita bukan pada saya, dia bagi banyak pada orang lain. Mak kita ni salah seorang hak dia bagi ya. Bagi 5,000, saya ambil duit 5,000 dia tu manfaat pada mana? Waktu krisis baru ni, ops keselamatan, saya ambil, saya sewa kenderaan hasil daripada duit dia. Pelajar-pelajar tak boleh masuk, tak boleh nak bas awam sebab dia bom lambah. Jadi kami rumah Kedah saya buat, kami ambil van persendirian, sewa pergi hantar sampai masuk Universiti Al-Azhar. Hari-hari buat guna di antara duit yang dia bagi. Allah Rabbi tuan-tuan. Betul kalau kata bab tambah-tambah hak zakat, hak wajib buat keluar, jangan takut. Ni banyak tafiz di sini, mak tafiz di bidung ni. Bagi zakat kita, jangan simpan lah. Kita duduk peda untuk bulan Ramadan, lelah takut tak sampai bulan Ramadan, Allah Rabbi rugi tuan-tuan, hutang tu. Jadi buat keluar, cukup haul, cukup nisab, cukup semua, cukup syarat dia, buat keluar, jangan kita simpan. Sebab tu zakat, sebab apa? Nak berkat daripada rezeki. Hak yang ada pada harta benda kita lah, ada hak orang lain. Kalau kita tak buat kelak, tak ada beza kita dengan Qarun, tak ada beza kita dengan Syaddad, tak ada beza kita dengan makhluk-makhluk Allah yang Allah dah sebut tentang kesombongan, keangkuhan mereka lepas mana Allah bagi harta benda. Walaupun kita kerja 20 tahun duit KWSP tu nama kita, tapi yakin daripada harta benda yang ada tu ada hak orang lain yang kita kena bagi. Dan kita jangan takut nah. Jangan takut kata akan ditimpa dengan kefakiran, dia tak ada. Itulah saham jual beli yang terbaik kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Beli benda di dunia, dia akan merosot harga. Tuan-tuan tak percaya, keluar pergi tengok kereta tuan-tuan. Tuan-tuan beli dulu harga berapa? Saya beli kereta Porto Saga 38,000. Pimai 45 lebih kurang. Lah baru pakai tak sampai setahun, kalau pergi tanya harga dah turun daripada 30,000. Confirm kalau saya bertanya. Walaupun kereta baru. Tuan-tuan kalau yang dah beli lama lagi-lagi dah, itu dunia. Tapi akhirat, kita beli saham di akhirat, dia akan sentiasa meningkat, apatah lagi kita bagi pada orang yang pandai manfaat. Kita tak boleh nak sedekah banyak, kita bagi takat kita mampu. Beli kitab bagi kat dia, beli Quran bagi dia baca. Boleh tak? Allahu Rabbi tuan-tuan, tu kita saham yang terbaik. Lepas tu kita cek balik di antara 4 benda, kita syukur tak dengan rezeki yang Allah bagi. Rezeki yang kita duk cari tu daripada sumber yang halal ke tak halal. Yang ketiga, kita tengok daripada harta benda yang kita duk dapat tu, banyak tak kita infakkan pada jalan yang berbentuk sedekah jariah. Dan yang keempat, kita selesaikan tak lagi tentang zakat kita. Kalau tak, kita tak tahu perhati benda ni, sia-sia pihak surau duk main anjur penghayatan Islam. Kalau kita tak cuba menghayati dalam uslub yang kita duk guna hari-hari, yang kita duk makan benda-benda tu hari-hari, yang kita duk bagi anak bini kita makan, kalau kita tak muhasabah, maka dalam akan rugi kita tuan-tuan. Pihak surau dah usaha sebaik mungkin dah. Atok ni bukan daripada law tu. Saya sampai dah telefon ustaz nak tarikh. Dia telefon tu, ustaz nak boleh ke Ustaz Aswad, ingat senang ke? Nak boleh pada Ustaz Tarmizi, ingat senang ke? Kena buat appointment awal pada depa tu. Allah Rabbi, tapi bersusah payah. Kalau tuan-tuan kita mai, sekadar kita dengar gelak-gelak balik rugi tuan-tuan. Maka sama-sama kita al-kayyisu mandara nafsahu. Untuk kita jadi orang yang cerdik, perbanyak muhasabah kita. Muhasabah apa? Wa amila lima ba'dal maut. Muhasabah daripada harta benda yang kita buat dan benda kita duk cari. Wa amila lima ba'dal maut. Dan daripada harta benda yang kita cari itu untuk kita beramal, untuk amal sesudah mati. Wallahu alam bissawab. Nak rasa bikin sekadar ni, minta maaf ambil masa yang agak panjang dan cengih sikit malam ni, minta maaf no. Ni kita merasa kasar enggak malam ni. Rakaman ni sedikit, kalau cek ganas ni nampak ni. Ni tuan-tuan muslimin muslimat, minta maaf lah. Dia lama dah peda dia main lah. Sebulan sekali kita main sini. Banyak kot luar. Dah kot luar pula banyak ceramah perdana tak boleh kasar sangat. Dia tak boleh kasar, buat live kasar macam ni mampu saya tuan-tuan. Dia khutbah boleh kasar, saya khutbah, tapi tu dia khutbah sebulan 4 kali. Kata minggu lepas pergi tempat yang jenis karak dengung ni, kasar sangat lagi, di Tenggalong kita pula lagi. Kita buh urut 3 kali, katak lah sekali. Tak boleh katak semua jam. Dia kena buat macam tu. Tapi tak apalah tuan-tuan, mudah-mudahan ada manfaat dan keberkatan pertemuan kita pada malam ni. Yang baik itu semua daripada Allah Subhanahu wa taala. Terus kelemahan semua daripada kedaifan ilmu nas sendiri.
Jadi mohon tuan-tuan yang boleh main malam ni kekalkan. Yang ada anak bini di rumah bawa main sekali tak apa nah. Jangan kita takut. Kita duk risau bawa anak main ganggu dia belajar, tak ganggu tuan-tuan. Jangan risau. Sejarah saya duk tengok ayah saya duk bawa kami pi semayang di masjid, tak ganggu pun Saya duk tengok ada sahabat-sahabat yang nak pergi semayang di masjid, siap boleh lagi, depa ni lagi berjaya. Bawa tuan anak-anak kecil kita, biar daripada awal kita asuh dia dengan masjid, dengan surau, nanti baru mudah. Ni dia dah umur 17, 18 tahun baru tuan-tuan duk menghajak dia main. Dia tak main dah tuan-tuan, saya duk risau lah. Susah dia nak main dah. Dia lelah kita ajak daripada kecil ni bawa dia main. Habaq kat dia adik-adik boleh duduk dalam surau elok, tak main teruk sangat, apa bagi RM2 duit sekolah. Tambah esok ni. Kalau adik buah, apa bagi RM1 je. Dia kata biar RM1 tak apa, buah tak apa, biar dia berlari tak apa tuan. Jangan. Melainkan ada ustaz-ustaz macam Ustaz Muttalib Ma'ruf yang agak sensitif. Ustaz Syekh Nuruddin kalau main, dia tak suka budak-budak lari, tak apalah. Jadi kalau ustaz lain saya rasa tak nak masalah, dia apa seronok tengok budak-budak duk main penuh, seronok bawa. Bini lagi kena bawa tuan-tuan. Bini kita biar dia tengok cerita aku isterinya. Jadi tuan-tuan bawa dia. Ni biar dia duk tengok di rumah televisyen, sambung dengan berita duk kena bohong, duk kena kencing, jalan berlari semua. Tuan-tuan duk dengar kuliah cantik, tapi bini duk kena bohong di rumah. Tengok cerita dia komen tu banyak lagi. Bengong betul heroin. Dia marah ke heroin. Dia tak tahu habis cerita, dia tulis rekaan semata-mata, tak ada kena hidup mati, hak dia hak hidup dah kena bohong. Bawa entah, bawa bini main sekali, bagi penuh surau tak apa. Bagi penuh surau, insya-Allah pihak puaja akan luas lagi tu. Tanah depan tu penuh, nak taruh kat siapa tuan-tuan. Takkan nak suruh trailer parking. Kita parking kereta pun tak penuh, pun main dengan orang. Ustaz Azhar terus main dulu ni pelih penuh tuan-tuan, ni bagi penuh balik. Siapa nak pergi? Kita bawa anak-anak kita main dulu. Mudah-mudahan terpelihara kita dengan anak-anak kita sekali. Ni 16 hari bulan Ustaz Zaid terus nak main pula di Jitra. Tuan jom kita pergi. Kami dah tengok dah tempat. 2 hari di Arau, di Perlis, di Matin dengan Madi, dan sehari di Jitra. Di Jitra 16, 17 di Madi, 18 di Matin pagi Kula Duha. Jadi ada kesempatan, jom kita pergi, mudah-mudahan ada manfaat. Terhimpun ramai-ramai, mudah-mudahan daripada perhimpunan tadi mendapat keberkatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan 40 orang berhimpun pun dalam keadaan kata nescaya akan dimakbulkan salah seorang doa dan ada wali di antara mereka. Bayangkan himpun 40,000 orang pula, macam tuan-tuan 50,000. Allahu Rabbi. Jadi kita bagi ramai, mudah-mudahan ada keberkatan dan kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf kalau mungkin terkasar bahasa tinggi suara terkata pada mana-mana pihak. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi samii'il 'aliim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ahyina bil iman wa amsna bi iman wa ahshuna bi iman wa adkhilnal jannata ma'aman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua ibu dan ayah kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa isteri dan anak-anak kami ya Allah, sama ada yang kami sedari atau kami tidak sedari ya Allah. Ya Rahman ya Rahim ya Allah, kepermudahkan urusan dunia dan akhirat bagi kami ya Allah. Ampunkan dosa kami ya Allah pada malam penuh dengan keberkatan ini ya Allah. Di antara waktu-waktu yang afdal berdoa ini ya Allah, kami mohon padamu, ampunkan segala dosa yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa yang telah kami lakukan ya Allah, dosa-dosa yang sedang kami lakukan ya Allah, dosa-dosa akan datang yang akan kami lakukan ya Allah. Ya Allah, tidak ada tempat naungan yang mampu kami naung di bawah daripada selain daripada-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkan segala dosa kami agar kami layak masuk ke dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, lembutkan hati kami ya Allah. Ya Allah, hati kami keras dengan dosa dan maksiat yang telah kami lakukan ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dan keluarga kami dalam kalangan-kalangan orang yang saleh dan salehah ya Allah. Ya Allah, jadikan kami dalam kalangan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah, sebagai umat yang kasih dengan perjuangan baginda ya Allah, sebagai umat yang mengasihi sunnah-sunnah baginda ya Allah, bagi umat yang layak untuk menerima syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, basahkan lidah dan bibir kami dengan menyebut kalamullah ya Allah, dengan zikir kepadamu ya Allah, dengan membanyakkan kami membaca Al-Quran ya Allah. Ya Allah ya Rahman Rahim, dekatkan kami dengan majlis ilmu ya Allah, tautkan hati kami ya Allah, campurkan rasa kecintaan dan istiqamah dalam diri kami untuk berada dalam majlis ilmu, dan dipermudahkan untuk diberikan kefahaman untuk mengaji ilmu-Mu ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, Allahumma barik lana fi Rajab
wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami dalam bulan Rajab dan Sya'ban ya Allah, wa balighna ya Allah, panjangkan umur kami ya Allah untuk kami bertemu dengan Ramadan yang akan datang ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.